Sebelum kami masuk, tak ada dengar cerita semua macam mana nak menggunakan kelebihan ekonomi boleh baru yang kita ada untuk melonjakkan Malaysia. Tak ada. Saya pun tak tahu dia buat apa. Zaman sekarang, saudara-saudari, nak buat sesuatu, kena pastikan kita buat dengan cekap. Sebab kita ada berjuta-juta mata rakyat biasa yang memandang. Salah pakai selipar pun kena, gemuk sikit pun kena. Sebab tu saya pakai. Sekarang saya dah malas lah. Cerita-cerita gemuk ni aku pakai terus ni. Saiz 3XL ni. Supaya lepas ni tak ada orang komen dah. Memang nampak besar. Sebab tu saya pakai baju hitam je sekarang. Sebab kalau tidak, ramai sangat duk komen ni. YB dah gemuk lah. Perut tu tolong berlaku adil kepada baju. Ketat sangat tu. Komen-komen orang ramai lah. Jadi kita ramai orang yang akan cek semua. Dan bila PAS bentangkan semua calon dia tak, dengan latar belakang pendidikan semua, kandah kantoi. Sebab ada 4 calon PAS dan Perikatan Nasional yang pergi ke universiti sama di Amerika Syarikat. Universiti itu tak wujud, saudara-saudari. Ini kes orang tanya terus. Ini apa ni? Macam mana 4 orang, termasuklah Radhi Makdin, yang memang orang tahu dia tak pergi universiti, tiba-tiba dia lulusan Universiti Amerika Syarikat. 4 orang pergi sekaligus. Kemudian, kalau tengok CV dia tu, kerjaya dia, memang seksa lah. Sebab semasa di universiti, ada juga termasuklah menjadi jurucakap LGBT. Memang saya tengok tu, saya dah tahu dah ini mesti ada orang salah buat ni lah. Jadi akhirnya PAS pun terpaksa minta maaf. PAS pun dah keluarkan kenyataan minta maaf. Dia beritahu sebenarnya itu kesilapan teknikal sebab orang dia cut and paste. Dia copy and paste. Sebab tu saya kata, kalau benda yang mudah macam itu pun kamu tak boleh buat dengan baik, sedangkan kita tahu ada berjuta mata rakyat ni tengah memandang, lepas ni kalau dia jadi kerajaan, dia copy and paste jugalah, insyaAllah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, satu lagi, hari ini keluar selepas penamaan calon, viral cerita daripada Kelantan. Sebab dia bagi gambaran bahawa ini semua PAS, Perikatan Nasional ni bersatu padu, semua bagus. Hari ini kita tengok ada tempat macam Sikamat hari ini, jentera PAS terus pulaukan. Tak ada langsung dah jentera PAS sekarang ni dekat Sikamat. Kepada yang menonton di luar, jentera PAS di Sikamat dah pack barang pergi ke mana saya pun tak tahu. Tinggalkan bersatu tu kontang ganting. Dia sebab mudah. Dia di luar, dia kata ini demi perpaduan ummah, ini demi Melayu, kita kena bersatu lawan kerajaan yang bukan Melayu. Tapi sama dia orang, kita rakyat dan juga pengundi biasa ni boleh nampak, kalau sama dia orang tak dapat je kursi tu, dia tutup terus, dia pergi ke tempat lain. Jadi di Pulau Pinang contohnya, bila Presiden gerakkan Dominic Lau, dia ambil kursi Melayu. Hebat. Tiba-tiba dia ambil kursi Melayu. Memang PAS marah lah. Jadi kalau tengok perarakan hari ni, orang PAS tak ada kat situ. Dekat Sikamat tak ada. Dan ini sebenarnya putik-putik yang sebenarnya memang berlaku di bawah. Sebab di Kelantan sendiri hari ini viral video adik kepada Tok Guru, Allahyarham Tok Guru Ni Aziz sendiri, minta supaya pengundi-pengundi di Kelantan jangan undi calon PAS Nik Amar. Bukan saya kata no. Yang ini mari daripada adik Allahyarham Tok Guru Ni Aziz sendiri. Sebab pergolakan soal kuasa ni besar sangat. Kita tahu Nik Amar ni dia sekarang nak jadi menteri besar, tengah berebut nak jadi menteri besar. Kerana kita dimaklumkan bahawa Menteri Besar Kelantan, Ustaz Ahmad Yaakob tak tanding dah. Dia tak tanding kali ni kan. Ustaz Ahmad Yaakob memang dah takkan jadi Menteri Besar dah. Akan ada muka baru. Jadi muka baru tu tak diumumkan lagi. Jadi sesama mereka sekarang ni tengah berebut. Siapa akan jadi Menteri Besar yang baru?
Oleh kerana Nik Amar ini ialah yang paling ke depan buat lawak mengenai keadaan air di Kelantan, dia rasa dia akan jadi calon hebatlah di depan sekali. Jadi sebab itu timbul soal langsung tak bagi ruang kepada kepada Tok Guru Nik Aziz untuk bertanding. Bila dah jadi macam itu, keluar macam-macam cerita lah. Tuan Ibrahim kata Nik Abdul tak nak. Nik Abdul tak bercakap. Hari ini keluar penjelasan daripada Pak Saudara Nik Abdul sendiri, beritahu bahawa Nik Abdul kena kerat dengan Nik Amar. Jadi oleh itu, keluarga Tok Guru Nik Aziz sendiri minta supaya orang Kelantan jangan undi calon PAS itu sebab dia dah merosakkan PAS sendiri. Di sebelah satu lagi, soal dia satu saja. Soal dia ialah kuasa, saudara-saudari. Tan Sri Muhyiddin, dia nak jadi Perdana Menteri balik. PAS, dia nak kekal berkuasa dan dia nak tambah lagi kerajaan-kerajaan negeri supaya dia boleh letak banyak lagi orang-orang ni di dalam jabatan-jabatan kerajaan untuk makan gaji. Itu ya. Kita bukan tak tahu apa yang berlaku dekat Kedah, dekat Kelantan, dekat Terengganu. Bila dia ambil alih saja negeri itu, maka dia akan letakkan semua orang-orang dia ni di dalam unit-unit kerajaan negeri yang akan bayar gaji ialah rakyat seperti saudara-saudari. Itu je sebenarnya. Sebab kita dah tengok rekod, kalau sebelum ini orang kata PAS belum pernah berkuasa. Sekarang dia dah berkuasa di 4 negeri. Dia pernah jadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan dan menjaga portfolio penting, termasuklah portfolio tenaga boleh baru yang Wong Chen sebut tadi. Sebelum ni menterinya PAS, tapi hampas, tak ada apa saudara-saudari. Sebelum kami masuk, tak ada dengar cerita semua macam mana nak menggunakan kelebihan ekonomi boleh baru yang kita ada untuk melonjakkan Malaysia. Tak ada. Saya pun tak tahu dia buat apa. Saya semak. Saya tengok yang paling kuatlah Taqiyuddin dulu, Menteri Tenaga dulu buat demi tenaga boleh baru ni, ialah dia minta orang ramai menanam pokok. Yang itu tahap jawatan kuasa PAS cawangan si Kamat pun boleh jadi menteri. Tak payahlah ambil alih kerajaan persekutuan. Budak darjah 3 pun tahu bahawa untuk jaga alam sekitar, kita tanam pokok. Yang jadi cabarannya ialah macam mana kita nak menggunakan industri yang berasaskan tenaga boleh baru, solar, biomass, hidrogen, supaya kita boleh menjadi kuasa ekonomi serantau yang baru, supaya dia boleh hasilkan kerja banyak-banyak, bagi kerja gaji tinggi kepada rakyat kita.